أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Namanya marilah sama-sama terlebih dahulu kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah. Izin limpah kurnia serta taufik dan hidayah daripada Allah, kita dapat bersama pada malam ini untuk kita meneruskan kuliah kita. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung muka surat 377. Cara memilih teman yang baik. Kemudian ketahuilah bahawasanya jika anda ingin memilih persahabatan seseorang atau mahu mengambilnya sebagai kawan untuk duduk bersama-sama dan beramah mesra dengannya, serta mengharapkan untuk membantu anda dalam urusan dunia dan akhirat. Baik, ini yang disebut dengan sahabat yang kita nak cari ini. Untuk perkara apa? Pertama, nak duduk sekali, duduk bersama lah. Mungkin tak duduk serumah, tapi mungkin duduk dalam organisasi yang sama, kampung yang sama, kejiranan yang sama, yang kita sentiasa bergaul, beramah mesra dengan dia. Dan sahabat yang kita harapkan boleh membantu kita dalam urusan dunia dan juga akhirat. Hendaklah terlebih dahulu anda memberikan sepenuh perhatian kepadanya dan meneliti peribadinya serta memeriksa hal dan keadaannya sebelum anda membuat langkah untuk menjadikannya teman sejawat. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, kata Imam Abdullah Al-Haddad, bahawa kena perhatikan peribadi dia. Okey, keadaan dia sebelum kita ambil dia sebagai sahabat. Okay. Kiranya anda dapati dia memang sesuai untuk dijadikan teman, maka ambillah ia sebagai teman. Jika tidak sesuai, tinggalkanlah sahaja. Sebab bukan semua orang sesuai untuk dijadikan teman dan sahabat yang boleh anda bercampur gaul dan beramah mesra dengannya. Betapa banyak sahabat dan teman yang tidak diteliti dan diperiksa terlebih dahulu, tiba-tiba menjadi penghalang atau musuh dalam masa yang paling singkat sekali. Jadi kata Imam Abdullah bin Haddad rahimahullah, nak memilih teman yang dijadikan sebagai orang yang boleh kita harap bantu kita dunia dan akhirat, kena diteliti peribadinya. Orang tengok dulu. Kalau rasa tidak sesuai, maka janganlah rapat. Mungkin boleh bersahabat biasa, tapi tidak boleh rapat, kerana jadi nanti dia akan menjadi musuh kepada kita. Sebab berapa banyak di kalangan orang yang asalnya bersahabat, tiba-tiba jadi musuh yang paling ketat pada sahabat dia. Dia kata no permanent enemies, no permanent friend, dia kata. Dia tidak ada teman yang kekal dan tidak ada musuh yang kekal. Itu bahaya itu. Musuh kekal pun tak ada, teman kekal pun tak ada. Kerana teman boleh jadi musuh, dan musuh pula boleh jadi teman. Jadi maka berhati-hatilah.
Meneliti peribadi dia. Maksud meneliti peribadi ni melihat akhlak dia. Bila kita perhati akhlak dia, memerhatikan akhlak dia, maka kita dapat menilai. Mudahnya gini ya. Kalau dia boleh cerita buruk orang lain depan kita, contohlah, maka tak mustahil dia juga boleh cerita buruk kita depan orang lain. Kalau dia boleh kutuk orang lain depan kita, tak mustahil dia juga boleh kutuk kita depan orang lain. Ini antara peribadinya lah. Antara contoh dia. Baik. Pribadi teman yang soleh. Telah berkata Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Ini imam dalam ilmu tasawuf kita, iaitu Imam Ghazali. Dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, jika anda ingin memilih sahabat, hendaklah anda periksa 5 perkara berikut. Pertama, akal fikiran. Dia bukannya gila, maknanya waras. Dia boleh beza mana baik, mana buruk, mana elok, mana tak elok. Tak semestinya genius, pandai, tapi dia boleh beza mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang betul. Akal fikiran dia seimbang dan juga waras. Jangan sampai benda yang betul dia kata salah, benda salah dia kata betul. Yang kedua, baik budi pekerti. Akhlak dia dengan orang yang rapat dengan dia, dengan keluarga dia, dengan isteri dia, dengan anak-anak dia, macam mana akhlak dan budi pekerti dia. Yang ketiga, lurus perjalanan. Maksud lurus perjalanan ni dia jujur. Dia tidak menipu, tidak menyeleweng, tidak berbohong, berkata benar, lurus perjalanan. Tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak fasik. Fasik ni melakukan dosa besar lah. Yang keempat, tidak terlampau menggantungkan diri kepada dunia semata-mata. Kalau cerita dunia ya, cerita duit ya, dia akan bersama kita di saat kita ada kepentingan dunia dengan dia. Waktu kita punya kepentingan dunia dah hilang, maka dia akan tinggalkan kita. Dan yang kelima, tidak bercakap dusta, tidak berbohong. Kita ni dalam masalah tak bercakap bohong ni, tak bercakap dusta ni, kita kena timulah kebenaran. Kadang ada orang kita ni, dia tak boleh timur kebenaran. Bila dia tak boleh timur kebenaran, dia boleh timur pula orang bercakap bohong, orang bercakap dusta. Contoh, orang tanya, elok ke tak elok? Jadi nak jaga hati punya pasal, cakaplah elok. Tak cakap betul. Tak rapik cakap betul. Cakap betul nanti orang terkocik hati, jaga hati. Ini masalah pun kita ni kadang-kadang. Kalau kita cakap betul nanti, takut orang tu kocik hati. Jadi apa nak buat? Bohong lah. Jaga hati ni pasal, kena bohong. Jangan gitu. Dia macam anak kita lah. Bila anak kita tanya dia, siapa pecahan pasu ni? Jangan tipu. Kalau cakap betul, siapa pecahan pasu ni, nanti omak tak marah, dia kata. Anak kita pun angkat tangan dengan aku, saya pecahan. Bam, dia kena belasah. Dia cakap betul pun dia kena. Sebab itu dia memilih untuk berbohong. Dia kata bukan saya, dia kata kucing langgar, kata dia. Dia terpaksa bohong. Sebab dia cakap betul pun dia kena juga. Jadi kita beri peluang untuk orang cakap betul supaya dia boleh perbaiki kesalahan dia, tak apalah. Ini dia cakap betul pun kita balun semacam juga. Kadang-kadang orang dah cakap betul dah, tapi oleh kerana tak boleh timur kesalahan dan kesilapan tu, maka orang itu terpaksa berbohong. Berbohong tak apa, jaga hatinya pasal bohong-bohong. Tak boleh lagi tu. Cakap betul-betul.
Kita masak, tanya okey laki kita, macam mana bang? Sedap tak? Laki kita mestilah cakap sedap. Nak mati cakap tak sedap. Cakap tak sedap nanti, kosong masak dia dah, awak masak lepas ni. Contoh lah. Akhir kita terpaksa berbohong, berdusta. Jadi situasi kadang-kadang kita kena terima kebenaran supaya tidak bercakap dusta. Demikian petikan saya dari bicara Imam Ghazali secara ringkas, dan rasanya itu memang sudah cukup dan memadai. 5 perkara tu: akal fikiran yang waras, budi pekerti yang baik, lurus perjalanan, tidak terlampau menggantungkan diri dengan dunia, dan yang kelima, tidak bercakap dusta. 5 perkara itu digariskan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam memilih teman ataupun sahabat. Setelah mengambil seseorang sebagai sahabat dan teman, dan sesudah terjalin antara anda dengannya perasaan kasih sayang dan ramah mesra, maka ketika itu ada pula beberapa hak dan kewajipan yang tidak boleh tidak anda mesti melaksanakan. Kalau tidak, tentulah persahabatan itu akan menjadi sia-sia, tidak berfaedah sama sekali. Dia kaedahnya senang ya. Kaedah dia mudah. Bila kita dah pilih orang yang elok, yang baik, maka menjadi kewajipan kita menunaikan hak. Apa kewajipan yang perlu kita laksanakan? Hak ni dia mesti berlaku timbal balik. Yang kita melaksanakan hak kepada teman kita, teman kita pun melaksanakan hak dia kepada kita. Dia sama macam suami isteri. Suami pun ada kewajipan, isteri pun ada kewajipan. Bila satu pihak tak melaksanakan kewajipan, itulah kepincangan. Maka yang seorang ni menuntut supaya haknya ditunaikan. Yang seorang ni rasa dia dah tunaikan, yang dah tunaikan hak. Jadi sebetulnya kedua-dua pihak kono menunaikan hak yang sama. Baik, hak dan kewajipan terhadap teman. Hak dan kewajipan persahabatan ada banyak. Di antaranya yang pertama, hendaklah anda mengharapkan sesuatu yang baik baginya, sebagaimana anda mengharapkan bagi dirimu sendiri. Kalau kita suka diri kita, kalau kita senang orang cakap baik-baik dengan kita, maka kita pun kena cakap baik-baik dengan dia. Benda yang kita suka kat diri kita, kita pun kena suka dekat kawan kita, kat teman kita. Kita suka orang layan kita dengan baik, maka kita kena layan orang dengan baik jugalah. Kita suka orang cakap lembut dengan kita, kita pun boleh cakap lembut. Kita suka orang hargai kita, kita kena lah hargai orang. Benda yang kita suka untuk diri kita, kita pun kena suka juga untuk saudara kita. Anda membenci sesuatu yang tidak baik baginya, sebagaimana anda membenci bagi diri. Kita tak suka orang ngumpet kita, kita pun janganlah ngumpet orang lain. Kita tak suka orang cakap kasar dengan kita pun janganlah cakap kasar dengan orang lain. Macam itulah sebalik dia. Jadi benda yang kita suka berlaku kat kita, kita suka juga berlaku kat dia. Kita suka kita dapat nikmat, dapat kesenangan, dapat kelapangan, dapat kebahagiaan, kita senang juga kalau dia pun dapat benda yang sama. Kita tak suka kita ditimpa dengan kesusahan, kepayahan dan sebagainya, maka kita juga tidak suka ianya berlaku kepada saudara kita ataupun teman kita. Semudah itu, tapi nak buat susah lah. Nak merasa yang sama macam kita suka, dan nak bonci yang sama macam yang kita tak suka. Satu.
Kita tak suka orang tipu kita. Kita jangan tipu orang. Itu. Yang kedua, hendaklah anda meletakkan dirinya di tempatmu dalam mengambil berat tentang urusannya. Mengumpul kemanfaatan, mungkin segala keperluannya, serta bergirang ketika dia gembira, dan bermuram ketika dia merasa sedih. Ini mau kata apa ini? Letakkan diri kita dalam tapak kasut dia. Istilah orang inilah. Maksudnya apa? Kita kena faham saudara kita, situasi dia, keadaan dia. Dia tidak sentiasa dalam keadaan kemudahan dan kesenangan. Ada masanya mungkin dia juga susah. Selalu kita membandingkan orang lain dengan diri kita. Kita bandingkan orang lain lebih bernasib baik daripada kita. Sebab itu bila orang tu ditimpa masalah, kadang-kadang kita ambil ringan. Sebab kita kata kau lain lah, kau senang, dan lain dan susah. Sebab kita selalu letak diri kita lagi susah daripada orang lain. Ada orang kadang-kadang dia susah, tapi dia tak tunjuk susah. Tapi memang dia susah. Tapi dia tak pernah tunjuk susah. Kita ni taklah berapa susah, tapi gomang mengeluh tu yang nampak susah itu. Ya, akhirnya kita lah orang paling susah dalam dunia ni nampak. Sebab itu bila kita ada masalah sikit, kita rasa masalah kita tu terlalu besar. Masalah orang besar, kita anggap masalah orang tu kecil. Sebab yang paling bermasalah kat dunia ni adalah kita, orang lain tak ada. Sebab itu letak diri kita dekat tempat orang. Sebab itu bila kita letak diri kita dekat tempat orang tu, kita akan dapat merasakan kalau dia susah, sedih kita sama macam dia sedih. Kalau dia seronok, kita pun rasa seronok macam dia seronok. Contohlah, kita ni alhamdulillah kahwin dah 2 anak. Adalah, tak ramai lah anak itu. Adalah dalam 9 orang, 10 orang. Ya. Adalah kan, 9-10. Itu ramai anak lah tu. Dan 9-10 orang anak ni, kita pun tahulah macam mana jago. Kadang-kadang terlopeh pun terlopeh. Yo, terbiar pun terbiar. Yo. Tak adalah terbiar apa. Maksudnya terlopeh lah. Banding dengan orang yang ada seorang ni anak. Orang yang ada seorang anak ni macam mana dia jago anak seorang. Dia perhati anak. Tak berani dilepeh anak dah. Kita biarkan anak kita main dengan dia. Contohlah, anak kita 9, anak dia seorang. Kejapkan anak dia kena panggil balik. Kejapkan dia tanya anak yang mana. Kejap dia tanya anak yang mana. Kita pun nak rimeh dia. Kejap tanya anak kejap tanya anak tak payahlah bergaul, tak payahlah bercampur dengan anak dia, kata dia. Sibuk nah teh. Kali tak sambung anak tu keluar, dia kata. Perasaan orang ada 9 anak dengan ada orang ada seorang anak, sama apa tak sama? Tak sama. Seorang ni perhati lebih. Lebih perhati sebab dia mungkin nak dapat tu susah. Dia jago betul-betul yang seorang tu. Kita 9, kadang nama pun terlupa dah. Sebab 9 ramai mana. Itu satu induk tu. Kalau 2 induk boleh apa boleh. Dia ada beza orang yang ada 1 anak dengan orang 9 anak. Jadi ini contoh lah. Jadi kita tak boleh menyamuk kan. Kita selalu pukul rata, kita fikir orang lain semua macam kita. Tak boleh. Lain orang, lain keadaan dia, lain orang, lain situasi dia. Kan? Atau boleh jadi kerjaya yang berbeza-beza. Kita mungkin kerjaya kita pegawai lah kata. Pegawai lah 41 grade ke atas. Tak boleh sama dengan orang grade bawah ni. Grade 29, 36 ke bawah ni tak boleh sama kan? Sebab itu
Kita kena rasa apa yang orang lain rasa. Barulah kita ada keprihatinan. Barulah kita ni buat satu-satu keputusan berdasarkan melihat kepada keadaan orang lain, bukan ikut selesa kita. Betul bila ni rasa lah. Kalau seorang pemimpin ada rasa macam ni, dia akan buat keputusan yang memikirkan, dia fikir macam mana dia duduk ke tempat orang. Dia kalau jadi pemimpin, dia tak ada perasaan nak duduk tempat orang tu, dia akan buat ikut suka hati dia. Saya bila Yang Muhammad Menteri Besar ni, dia jadi Menteri Besar lagi, dia ni biasa susah. 8 tahun 2 penggal 10 tahun jadi pembangkang. 2008 2013 jadi pembangkang. Masa jadi pembangkang marin, tak ada peruntukan, betul-betul harap gaji. Gaji pun 4,000 je tu, nak berkhidmat untuk orang ramai. Maka orang yang datang kepada dia mengadu masalah ni macam-macam. Orang anak nak masuk universiti lah, orang anak nak masuk universiti, kemudian anak tak pergi sekolah sebab anak tak pergi sekolah sebab tolong mak pergi, tolong mak yang meniaga. Aduh, mak ayah yang meniaga ataupun mak ayah cik duit, anak yang tak pergi sekolah togah dek, mak ayah yang tak suruh dia pun bekerja sama. Pergi sekolah 2 hari, 3 hari tak datang. Kadang pergi sekolah seminggu, 3 minggu tak datang. Kes apa? Tak ada duit. Disuruh bekerja dan sebagainya. Masuklah perkampungan nelayan di Port Dickson semua tu. Jadi bila dia jadi Menteri Besar, benda pertama antara yang dia buat apa dia? Pertama dia buat, yang dia perkenalkan antaranya adalah, pertama sekali, budak-budak nak masuk universiti, beri bantuan. Degree, kalau masuk ijazah 1,000, diploma 750, kemudian sijil RM500. Nama pun bantuan. Cukuplah tu, 1,750, 500 tu pun nama bantuan. Kalau tak cukup, tu kena top up sendirilah, nama pun bantuan. Budak dah masuk universiti, tak ada duit pula nak makan. Tak ada duit nak makan. Oleh buah budak-budak universiti ni tak ada duit nak makan. Ada yang makan nasi, sup kosong dengan telur dadah je. Masuk universiti. Maka dia kata dengan yayasan, bagi bantuan RM150 sebulan untuk budak-budak di universiti. Mana keluarga yang susah tu dapat RM150 sebulan dalam tempoh setahun sepanjang dia belajar tu. Kadang beasiswa tak cukup, mak ayah pun bagi duit tak banyak, dapatlah RM150 sebulan. Masuk universiti, laptop pula tak ada. Laptop mana ada orang murah RM1,000, RM2,500. Kadang-kadang ada yang belajar arkitek tu, dia punya komputer dia RM8,000 komputer. Jadi diperkenalkan pula bantuan apa? Bantuan laptop. Kalau dia perlu RM8,000 punya laptop, akan dibori laptop yang RM8,000. Sebab orang pernah susah, dia akan tahu macam mana nak tolong orang susah. Penjawat awam, orang kerja kerajaan, bukan semua senang. Nak yang grade, bukan pegawai. Pegawai pun tak semua senang dah. Pegawai pun tak semua senang bunyi pegawai. Menolak pegawai yang kerja dia seorang, bini tak kerja. Maka dia perkenalkan apa? Dia perkenalkan pinjaman kereta tanpa faedah. Kawan saya ramai buat pinjaman kereta tanpa faedah. Kereta yang kita biasa boli ni, kalau pakai loan bank ni, bulan-bulan bayar 700-800, bila tanpa faedah tinggal 400 je sebulan. Oh, jauh sangat dia punya beza dia. Sebab kita beli kereta ni, dia punya faedah 2 tahun tu bayar faedah tak ada betul faedah Lepas tu nak beli rumah, penjawat awam ni beli rumah kat Seremban, RM200,000
ke atas, 300,000 ke atas sekarang. Maka diperkenalkan perumahan penjawat awam. Dapatlah rumah sekitar 100,000 ke bawah, 80,000 je rumah di Bandar Suaban. Sebab mengambil kira semua orang yang susah ni. Lepas tu saya khabar kalau jadi pemimpin ni ada rasa prihatin macam mana orang lain susah. Bila dia naik jadi pemimpin, kalau dia biasa susah, dia akan fikirkan orang lain susah orang lain. Tapi kalau dia jadi pemimpin dalam keadaan dia tak pernah susah, tu yang kadang-kadang menyusahkan orang. Banyaklah, kalau saya nak kira banyak benda-benda inisiatif yang dia buat dengan tujuan nak bagi mudah orang supaya jangan menghadapi kesusahan. Untuk anak-anak sekolah diberikan satu bantuan namanya bantuan anak sekolah dengan bantuan anak negeri. Sebulan RM50. Budak sekolah rendah dapat RM50, budak sekolah menengah RM600 setahun. Dia bagi 10 bulan lah, 600 dengan 500. Mana tiap-tiap bulan RM50 tu confirm dah ada dah untuk belanja poket pergi sekolah. Itu untuk orang yang susah. Tapi itulah kadang masalah orang kita ni pula dapat bantuan omak pula sapu. Boleh handphone mo, itu pun satu hal itu. Kan? Dia susah tak apa. Tapi kono bagi keutamaan kepada masa depan anak-anak. Kita yang susah ni, kita kena tangguh dulu apa yang kita nak demi masa depan anak-anak. Kan? Orang tua-tua dulu, ayah kita dulu, dia tangguhkan keinginan dia sebab nak bagi anak-anak pelajaran kan dulu-dulu. Kadang-kadang ni kita tengok mak ayah kerja tukar handphone dia kerja, anak tak pergi sekolah sebab tak ada duit. Satu hal juga tu. Komplain pandai. Allahualam. Jadi letakkan diri kita dekat tempat orang lain. Baru kita akan rasa kalau dia gembira, kita pun gembira. Kalau dia sedih, kita pun akan sedih. Jangan pernah kita merasa kita lagi susah daripada orang lain, ataupun jangan kita rasa orang lain lebih senang daripada kita. Sebab masing-masing ada keadaan yang berbeza. Sebab tu saya sebut tadi ada orang dia susah tapi dia tak tunjuk dia susah. Sebab tu kita tak tahu dia susah. Sebab tu bila dengar cerita dia susah, kita pula tak percaya. Yo kok. Sebab kita rasa kita lah terpaling susah dalam dunia ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah anda berusaha untuk menimbulkan kegembiraan dalam hatinya dengan apa cara sekalipun. Sebab itu tuan-tuan, bondo-bondo yang boleh menyebabkan dia berduka, elok kita jangan ceritalah. Contoh dia sakit. Sakit tu bahayalah sakit tu. Kita beri harapan kat dia. InsyaAllah. Ada yo kawan dan sebelum ni, macam kau ni lah sakit dia. Doktor yo kata 2 bulan. 2 bulan dia doktor beri masa teh. Nah, sekarang ni 2 minggu dah meninggal. Tu bagi sedih tu. Bagi comel kat kawan tu. 2 bulan kata. Doktor bagi 2 bulan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang hidup lagi. Merata dia berjalan lah. Kan? Macam orang dialisis lah kan. Orang dialisis ni. Orang dialisis ni dia bukan pengakhiran kehidupan. Saya dah kenal satu orang dialisis ni, dia punya semangat kuat betul. Saya ingat lebih dekat 20 tahun dengan suara dia dialisis. Sihat lagi. Makna sihat tu mana boleh jalan lagi, boleh apa lagi lah. Nah, selalu kalau dah dialisis ni orang kata, tapi itulah, jangan himbulkan benda yang meresahkan dia. Timbulkan benda yang mengembirakan hati dia, yang menyenangkan dia. Kita ni apalah susah pun nak bagi orang gembira. Jangan cakap benda yang mencomel dia, sudahlah. Kadang-kadang saya gusar bila tengok hari ni orang suka menimbulkan benda-benda yang menakut-nakutkan, meresah-resahkan. Dijangka akan berlaku sesuatu yang inilah bencana lah, ya Allah, apa jadah nak cerita-cerita benda macam ni. Bersiap sedialah, siap simpan boreh lah. Dah orang boleh boreh sampai tak cukup lah boreh ke pasaran. Kadang hari ni timbul berita-berita yang macam tu. Dijangka akan berlaku, dia kata ni pada 22 bulan 2 boleh.
dijangka 2 boleh, hari bulan 2 boleh 2024 akan berlaku ni. Macam-macam. Orang rosah jadi. Kegelisahan, orang rosah. Apa juga benda lah. Hal ekonomi ko, apa jugalah. Janganlah menimbulkan hal keresahan orang. Kadang-kadang loket pasaran ni, dia bukan tak cukup. Bila masing-masing pembelian penny, biasanya masing-masing beli sekampit boreh 2 minggu sekali. Contohlah. Tapi bila diwar-warkan boreh tak ada, asalnya beli 2 minggu sekampit. Bila dia dongar benda tu, solang 2 hari sekampit, solang 2 hari sekampit. Menyebabkan boreh tak ada di pasaran. Contohlah. Panik. Ni dongar bawang pula dia lepas ni. India katanya apa? Dia akan kaji balik import bawang dia, ekspor bawang dia. Besok orang pakat beli bawang pula banyak-banyak sampai tak ada bawang. Barang boreh boleh lagi tahan. Bawang simpan lama-lama pun tak boleh. Kan? Kalau rumah lebar tanah macam kampung boleh lah. Duduk rumah flat. Ada tanah punya. Berapa pasu nak beli. Jadi jangan buat benda-benda yang menggelisahkan, merosah-rosahkan orang, menakut-nakutkan orang. Bawalah cerita yang mengembirakan orang. Apa masalah kita nak bagi orang gelisah? Yang keempat, hendaklah anda memelihara namanya di waktu dia hadir atau ghaib tidak hadir, dan di waktu dia masih hidup maupun sesudah mati. Jaga nama baik dia. Kalau ada orang cerita tentang keburukan dia, jangan kita menyambung lagi keburukan tu. Kita hentikan keburukan yang orang cerita, sebab jaga nama baik. Depan dia ataupun dia tak ada. Nah, ni kan orang kutuk, dia pun nyambung sekali kutuk. Orang ngumpet, dia pun nyambung sekali ngumpet. Kalau betul namanya sahabat, teman, kita pelihara nama baik dia. Sama lah macam suami isteri kat gitulah. Kadang-kadang ada orang di rumah cerita buruk suami. Kadang-kadang ada orang di rumah cerita buruk isteri. Benda-benda macam ni tak boleh cerita dengan orang. Kan orang nambah-nambah kan, kita lah sakit hati. Ataupun kadang orang melampau-melampau, kita jadi sakit hati. Jadi jangan cerita buruk. Buruk siapa-siapa jangan cerita. Jaga nama baik. Baik isteri kau, baik suami kau, baik kawan-kawan kau. Jangan ada usaha kita nak memburuk-burukkan depan orang. Jaga nama baik. Walaupun ada orang cerita keburukan dia, kita topi lah. Tak adalah. Semua okey je. Kau yang salah faham tu. Dan yang kelima, hendaklah anda berbakti kepada anak isterinya serta kaum kerabatnya setelah dia meninggal dunia dan di waktu hayatnya juga. Terutama lepas dia meninggal dunia lah. Ataupun ketika dia masih hidup, kita boleh bantu anak isteri dia, kebajikan kaum kerabat dia, kita tolong. Macam kaum kerabat kita sendiri. Dan ketika dia setelah meninggal dunia, kita meneruskan kebaktian tersebut. Dan yang keenam, hendaklah anda membantunya dengan tenaga dan wang ringgit ketika dalam keperluan. Kiranya anda boleh mengutamakan dirinya atas diri sendiri adalah lebih baik dan afdal. Nah, ini yang hebat ni. Ini dipanggil isar, melebihkan orang lain daripada diri kita sendiri kan. Orang tu tak ada duit, kita tolong dia, kita pun tak ada duit. Tak apa, dan boleh buat pinjaman, bagi kau. Oh, itu anda lah nama tu. Lepas tu kalau dia tidak mampu untuk, kita tak mampu untuk bantu dia secara bersedekah, kita boleh beri hutang kat dia. Dan ni nak pakai duit, tapi belum pakai lagi lah. Dan bagi kau ni duit ni, nanti bulan depan kau ganti balik boleh. Hutang. Kita beri dia hutang, itu jauh lebih baik daripada kita beri sedekah. Sebab kita beri sedekah ni, kadang-kadang tak menutup keperluan dia. Dia perlu 1,000. Kita kata kat dia, dan nak bagi kau 1,000, kita ada 1,000 ni.
Dia nak bagi kau 1,000 kan, lah dia nak pakai duit ni 1,000 ni. Dia bagi kau 100 lah, ada sedekah lah kau 100. 100 itu menutup tak keperluan dia? Tak menutup keperluan dia. Yang menutup keperluan dia berapa? 1,000. Bagi 1,000, tapi 1,000 tu akadkan hutang. Dia nak pakai 1,000 ni besok. 2 bulan lagi lah. Boleh tak kau ganti balik lagi 2 bulan 1,000 ni? Dia kata boleh. Baik perjanjian, sign, saksi. Bagi hutang tu lagi baik lagi. Bukan kita ambil kesempatan, kita 1,000 dia kita beri pinjam, 1,000 juga kita ambil balik. Sebab itu disebut dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu, Nabi tengok dalam di satu tulisan di dinding-dinding tu, Nabi lihat orang yang memberi hutang pahalanya seboleh kali ganda daripada orang yang bagi sedekah. Kenapa bagi hutang pahalanya lebih daripada orang bagi sedekah? Sebab beri hutang menutup keperluan dia, menampung apa yang dia perlu. Dia bukan tak ada duit, cuma waktu tu dia tak ada. Jadi bila kita beri hutang ke dia, menutup keperluan dia, lepas daripada tempoh yang kita janjikan, dia bayar kita balik semula, maka kita dapat pahala. Cumanya hutang tu bukanlah ada unsur riba. Pinjam 1,000, bayar 1,000 balik, tak ada masalah. Kita kadang-kadang malas nak bagi hutang. Sebab apa? Tak diganti, sok parah dia. Kan? Jadi kita buatlah perjanjian betul-betul. Saksi 2 orang. Kau betul-betul perlu duit ni? Perlu. Berapa perlu? 1,000. Kalau nak dan benda 1,000, tapi kalau nak hutang bayar balik lepas 2 bulan boleh. 2 bulan boleh. 2 minggu pun tak apa, dia kata. Tak apa, sign. Bagi dia 2 bulan. Kalau kita senang bagi orang hutang, orang pula susah bayar hutang kat kita. Itu masalah tu. Sebab tu saya kata benda ni kena timbal balik dua-dua pihak. Orang yang ditolong mesti menghargai orang yang menolong. Orang yang nak menolong mesti mengetahui kesusahan orang yang ditolong. Ini benda ni timbal balik. Dunia ni dia jadi tak seimbang. Pasal apa? Satu pihak yang baik, satu pihak ada salah. Jadi kalau masing-masing menunaikan hak, insya-Allah harmoni hidup kita ni dah. Teorinya gitulah. Yalah, kalau kita tengok pun, kalau dia ada rekod yang baik bayar hutang kita, boleh lah kita bagi. Tapi kalau dongar cerita dia, cerita payah bayar hutang, jadi kalau kita rasa tak yakin, tak payahlah bagi. Kita tak yakin pula. Berdosa ya. Kalau benda tu berlaku, sama orang sikit pinjam, dia meminjam. Dan pada sekian-sekian dia pinjam tu untuk bayar. Tapi umurnya tak sampai untuk orang tak. Jadi benda tu diketahui oleh keluarga dia. Dari keluarga dia pun mengalami kesukaran untuk melaksanakan. Jadi ketika itu kita tak tuntut sangat, kita lock je, biarkan sama ada dia mampu bayar, tak apa-apa, kita apakan je lah. Bertahan macam tu boleh ke? Dia atas kita yang beri lah. Kita yang beri ni kalau kita redha, tak ada masalah. Dia atas kita lah. Kalau kata sampai waktu dia nak bayar, ni bukan cerita dia mati lah, kata dia hidup lagi. Janji 2 bulan. 2 bulan tu 2 minggu dia dah bayar balik semula. Dia bagi kita balik 2 minggu hutang dia tu, lepas daripada 2 minggu dia bayar balik semua hutang kita tu. Lepas tu patut dia bayar 1,000, kita kata tak apa, dia ambil 500 je, 500 dia sedekah kat kau. Kita dapat pahala beri hutang, dapat pahala sedekah. 2 sekali kita dapat. Itu tinggilah berkah tu. Tapi katalah dia meninggal. Dan dia meninggal dalam keadaan dia ada usaha kesungguhan nak bayar. Tapi pada waktunya dia meninggal, waris dia ketahui benda tersebut. Dan waris dia pun berusaha nak bayar. Kalau kita redha, halal kan, itu lagi baik. Maka tak tergantunglah pada dia hutang tu. Tapi kalau kita kata tak boleh, saya pun perlu duit ni, saya nak balik, tuntut pada waris dia. Dan kita ada hak. Dan orang pun tak boleh petikai. Kau ni, orang tu baru meninggal, kau minta-minta lah duit. Bukan. Itu hak kita. Salah faham orang kita ni, baik tak kena komplain. Dia baru meninggal, kau minta-minta duit kat dia. Memang hak kita, boleh kita tuntut. Tuntut pada waris dia.
Boleh. Tapi kalau kita kata tak apalah dan halal lah, okey lah. Jumpa waris dia, ikutlah waris dia rasa gelisah kau sebab ada hutang yang tak selesai, dia tahu. Dia kata apalah, hutang arwah ni ada 1,000 kat saya itu. Dia patut janji ganti balik minggu lepas, tapi dia dah meninggal minggu lepas. Saya halal lah, tak apalah. Jadi waris tu tak adalah kewajipan nak mencari untuk ganti tu. Nah, tapi kita sebagai orang hutang dengan kita boleh minta tak? Boleh. Minta ke waris dia? Orang kata, kau ni, orang tu baru meninggal, minta pula duit ke apa teh. Dia tu, orang tu adalah anak yatim teh lah pula dah. Dan tu kita pun yatim je. Jadi kau faham. Baik tu betul baik, tapi hak ada hak dia. Ya? Baik. Demikianlah antara lain hak dan kewajipan persahabatan yang harus diperhatikan, yang mana para salafus saleh sentiasa mengamalkan. Mereka telah melakukan kelakuan dan perbuatan ini bersama-sama dengan orang-orang yang mereka berteman dan bercampur gaul dengannya, sehingga beritanya terkenal di mana-mana. Kalau kita nak cerita kisah hebat ni, bagaimana persahabatan hebat luar biasa ni, dia boleh kita lihat dalam kisah-kisah dan contoh golongan salafus soleh dahululah. Para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Zaman kita ni payah warna nampak kalau ada pun terus viral lah. Sebab payah warna cik orang baik ni jam ni. Ada cerita orang baik, semua orang kongsi cerita jam ni. Sebab jarang guna cerita orang baik sekarang. Ada kalanya seseorang di antara mereka telah datang ke rumah temannya, sedang teman itu tiada di rumah. Maka dia pun makan dan minum atau mengambil sesuatu yang diperlukannya dari rumah itu tanpa meminta izin terlebih dahulu dari tuan rumah. Demikian pula temannya itu akan melakukan perkara yang sama apabila datang ke rumah temannya itu kelak. Sampai tahap macam itulah. Zaman kita pun dah belasah kan. Mungkin kita ni kalau saudara maroyo lah boleh jadilah Mak katakan rapatnya para sahabat dahulu. Bagaimana mereka tak ada rasa syak wasangka, sangsi. Tak ada apa sangsi. Tak ada apa fikir-fikir kepentingan lain ko, nak menyeleweng lain ko. Jujurnya mereka, ikhlasnya mereka, percayanya mereka. Sampai tahap macam tu. Pernah ditanya salah seorang di antara mereka, mana yang lebih anda kasihi? Saudaramu atau temanmu? Jawabnya, aku tetap mengasihi saudaraku jika dia menjadi temanku. Mana nilai persahabatan dengan persaudaraan ni besar nilai dia. Setengah mereka telah bertanya pula kepada setengah yang lain tentang teman-teman mereka yang datang menziarahi mereka. Apakah salah seorang kamu pernah memasukkan tangannya ke dalam kantung temannya untuk mengambil apa sahaja yang dihajatkan dari kantung itu? Jawabnya, tidak pernah. Maka ujar mereka itu, kalau begitu kamu sekalian bukanlah saudara sejati. Dia rabur poket orang tu berapa ada dia saluk. Dia nak pakai duit banyak ni lah. Dia dia ambil. Dia kata kalau belum bonah sampai tahap macam tu, itu belum lagi teman sejati. Masya Allah. Dia baru dia ambil duit dekat kawan. Kau nak belajar pakai lah. Nak apa pakai lah. Belum sampai tahap tu lagi. Sebab mereka boleh buat untuk orang lain dan orang tu juga boleh buat untuk dia. Waktu dia perlu, dia ambil daripada orang tu. Waktu orang tu perlu, orang tu ambil daripada dia. Jadi tak ada kesangsian, tak ada keraguan. Dia isu yang kita hari ni adalah sangsi je. Ragu-ragu je. Time dia susah dan tolonglah kan, dan susah kan, tahyul tu tidak dia nolong dan. Tu semua lah tu. Tu yang kita jadi berkiro-kiro nak nolong tu, jadi berkiro-kiro je. Iyalah time dan senang dia minta tolong dan tolong. So dan susah so dia nak pun ada semua lah tu. Kiro-kiro kita banyak pun. Subhanallah. Di antara kelakuan para salafus soleh lagi ialah mereka sentiasa mengambil berat dan mengurus segala keperluan anak isteri temannya,
setelah teman itu meninggal dunia sehingga mereka itu tiada merasakan sesuatu pun yang kurang kecuali batang tubuh ayah mereka saja. Waktu ayah hidup, lu anak selalu makan chicken chop. Contoh. Ayah dah meninggal pun anak pun tak berhenti makan chicken chop juga. Sebab kawan ayah dia ni masih layan anak dia. Macam ayah dia masih hidup. Contoh lah ni. Nak buat contoh McDonald kan orang kata boykot pula. Nah. Yang tak ada tubuh badan ayah ya, tapi keperluan lain semua dipenuhi sama. Cerita-cerita seperti yang tersebut di atas tadi memang ada banyak dan sudah terkenal. Tetapi malangnya perkara serupa itu sudah ditinggalkan oleh manusia dan tidak diamalkan lagi sejak beberapa zaman yang lampau. Kini tiada terdapat lagi persahabatan dan persaudaraan kerana Allah Ta'ala, melainkan nama dan gambaran semata-mata. Kadang dalam bersahabat pun ada menikam dia juga. Sebab masing-masing kadang-kadang menjaga kepentingan diri masing-masing, yang tidak meninggalkan bekas sama sekali. Imam Ghazali telah menguraikan syarat-syarat hak dan kewajipan serta adab tertib persahabatan dengan terperinci dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin dan Bidayatul Hidayah. Simpulannya, setiap hak dan kewajipan yang pasti anda laksanakan terhadap kaum muslimin, sama ada wajib atau sunat, maka adalah dituntut anda melaksanakan terhadap teman dan sahabat. Malah melakukan yang tersebut terhadap mereka adalah lebih utama dan lebih afdal dan pahalanya pun besar. Dan itu kadang kita fikir zikir kita yang banyak, baca Quran kita yang banyak pahala. Tapi kita terlupa untuk amalan yang namanya menjaga saudara kita, menunaikan hak saudara kita, itu pun juga besar pahala dia. Sampai Nabi kata, siapa yang menunaikan hajat saudaranya, Allah akan tunai hajat dia. Siapa melapihkan kesusahan saudara dia di dunia, Allah lapihkan kesusahan dia di dunia dan di akhirat. Menunjukkan apa? Menunaikan hak persaudaraan ni lebih pantas untuk kita dapat pahala dan masuk syurga Allah. Mana dengan kita berzikir dan sebagainya. Bukanlah kita nafi yang berzikir tu. Kan jangan nak tak berzikir pula, nak nolong orang sampai tak sembahyang, tak boleh lah. Maksudnya, tunaikan kewajipan kita dengan saudara kita dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup sampai dulu. Buat sebaik kongsi pada malam ni yang baik dari Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Mari sama tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina asyhadu an la ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.